Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, so untuk hari ini kita sambung langkah-langkah pengurusan. Okay, langkah-langkah kawalan. Okay, yang mana yang pertama menetapkan piawai dan kaedah pengukuran. Okay, so in the previous video, okay, dalam video yang sebelum ni, kita dah pergi langkah pertama iaitu menetapkan piawai. Untuk penerangannya, okay, sila rujuk video terdahulu. Okay, dan kemudian saya juga ada sebut bahawa piawai ada boleh dalam dua bentuk iaitu kuantitatif dan kualitatif. Okey, so walaupun piawai yang jelas adalah piawai yang berbentuk kuantitatif, okey, yang mana dia berbentuk angka, okey, sangat jelas berapa sales nak kena capai dan sebagainya. Tapi piawai juga boleh berbentuk kualitatif. Okey. Tapi of course, okey, kualitatif ni dia lebih subjektif. Okay, maka dia perlu diperjelaskan. Nah, sebaiknya pengurus yang menetapkan piawai ataupun standard yang kualitatif, okay, mereka perlu jelaskan uh, apa yang mereka kehendaki. Okay, contoh, keupayaan kerja berpasukan. Okay, so macam mana yang dikatakan sebagai seseorang pekerja tu berupaya bekerja secara pasukan. Okay, hubungan pelanggan kan. Okay, so contohnya, macam mana yang dikatakan baik, macam mana yang dikatakan sopan, okay, dan sebagainya. Okay, so ada standard yang tertentulah. Okay, so kita tak boleh orang kata apa, like orang utara, okay, like orang Melaka kan, dia hawau lah, habau semua tu dia bagi dia mesra kan. Okay, so tapi kita kena tetapkan, okay, apa standard kualitatif dari segi hubungan pelanggan yang mesra, okay, kita katakan. Okay, so kita tak boleh uh, just cakap je hubungan pelanggan, okay, ada hubungan pelanggan yang baik, tapi macam mana yang dikatakan baik tu. Okay, okay, so tu piawai yang dua jenis piawai iaitu kuantitatif dan kualitatif. Okay. Okay, dan seterusnya kita pergi ke langkah kedua. Okay, so kalau langkah pertama tadi kita dah tetapkan standard yang kita nak capai, yang kita harapkan pekerja-pekerja kita capai. Okay, so seterusnya kita ukur lah. Okay, so diorang dah buat kerja semua. Okay, so kita ukur apa pencapaian mereka. Okay, so apakah pencapaian pekerja? Apakah prestasi sebenar pekerja? Okay, so yang ini, okay, kalau kita tengok proses ni, okay, so ni mengukur prestasi sebenar. Yang ini membandingkan prestasi sebenar dengan piawai yang ditetapkan kan. Okay, so prestasi sebenar ni merujuk kepada apa yang pegawai tu dah buat lah, okay, ataupun apa pekerja tu dah buat. Okay, macam mana dia capai, okay, apa pencapaian kerja mereka tu. Okay, okay, so apa dekat sini? Sini dia cakap, okay, pengukuran prestasi perlu dilaksanakan dari semasa ke semasa secara konsisten. Okay, maksudnya kalau kita nak ukur, ya, kita nak ukur staff kita, kita nak ukur prestasi pekerja kita, okay, so kita kena ukur secara konsisten. Okay, kita tak boleh tengok satu hari je. Okay, mana tahu kan, okay, so mungkin dia tengah berangin ke kan. Okay, hari tu dia bad mood ke, kita tak boleh buat kerja sangat, okay, stressful sangat. Okay, so kita kena tengok kita sentiasa tengoklah, okay, macam mana prestasi pekerja tersebut. Okay, dan kita perlu lakukannya secara konsisten. Okay, mungkin secara berkala, mungkin tak berkala, tapi yang penting kita tak bias. Okay, kita tak bias kepada satu-satu masa sahaja. Okay. Yang mana macam mana kita nak ukur ya. Okay, so kita terpulang lah. Okay, so apa tugas dia. Okay, bergantung lah, okay, kepada macam mana kaedah pengukuran tu bergantung kepada tugas yang mereka laksanakan. Okay, so contoh apa. Okay, kalau dia memang buat jualan. Okay, so bolehlah kita tengok jualan dia. Okay, kos-kos yang dia libatkan kan. Okay, so tu bergantung pada tugas. Okay, so macam mana nak mengukur prestasi pekerja tersebut, okay, so bergantung kepada tugas. Okay, so ada kaedah pengukuran yang kita dah tetapkan ya. Okay, dalam step 1 tadi. Okay. Okay, cuma kaedah pengukuran ni apa yang kita ukur? Apa yang kita ukur adalah apa yang dilaksanakan. Okay, bukan piawai. Okay, so apa yang kita ukur adalah apa yang pekerja tu capai, apa yang pekerja tu laksanakan. Okay. Okay, so pengurus perlu mengukur prestasi pekerja secara berterusan
bagi memastikan tiada kesilapan berlaku semasa tugasan dilaksanakan. Okey. Okey, so erti kata lain, kenapa kita perlu sentiasa konsisten dalam mengukur prestasi pekerja tu? Okey, supaya kalau ada gap, kalau ada lacking, kalau ada apa-apa isu, kita dapat kenal pasti dengan segera. Okey, so kalau ada silap, kita dapat kenal pasti. Tak adalah dia terbiasa perkara yang silap kan. Okey, so kita kena biasakan perkara yang betul lah. Okay, so kita kena, sebab tu kita kena sentiasa mengukur prestasi pekerja kita agar kesilapan tu kita dapat kenal pasti dengan segera, dan jika memerlukan pembetulan, kita buat pembetulan. Okay, tapi yang penting dalam step 2 ni, kita ukur sahajalah. Okay, kita ukur macam mana pencapaian prestasi pekerja tersebut. Okay, apakah pencapaian prestasi dia? Okay. Okay, dan seterusnya kita membanding prestasi sebenar dan piawai ditetapkan. Okay, so dalam 2 tadi kita tengok kan, okay, apa yang pekerja tu lakukan, ya, apa yang pekerja tu capai. Alright. Dan yang seterusnya kita tengoklah, okay, sama ada dia capai ke tidak prestasi ataupun piawai yang kita tetapkan, kan? Okay, so kita bandingkan prestasi sebenar dan piawai yang ditetapkan. Okay, so kita tengoklah. Okay, so kita kata lain, kita bandingkan lagi, contoh macam kat sini lah. Okay, so yang ni adalah prestasi sebenar pekerja, yang ini adalah piawai yang kita tetapkan, kan? Okay, so contoh macam ni lah, checklist. Okay, checklist ni kan. Okay, so okey tak? Okay, dapat tak dia buat index dengan betul? Okay, kadang-kadang tebuk lubang kan. Dia tebuk lubang file pun kadang tak betul tu ni. Okay, it looks very simple kan. Kita nampak sangat simple. Tapi tebuk lubang file pun tak betul kan. Sengit-sengit. Okay, tak kemas lah kan. Itu contoh lah. Okay, so erti kata lain, kita kena, okay, langkah seterusnya adalah membanding prestasi sebenar dan piawai yang ditetapkan. Okay, so tengok kat sini katalah kita nak target tengah lah. Contoh sajalah, kita sebenarnya kita target perfect kan. Okay, tapi kita nak target tengah ni. Okay, but then okay, kita tengoklah macam mana pencapaian pekerja kita kan. Okay, yang ni teruk benar kan. Okay, yang ni tak ada yang capai kan. Jauh-jauh belakang ni kan. Okay, so kat situ yang langkah ketiga adalah kita banding prestasi sebenar dengan piawai yang ditetapkan. Okay. Okay, so kat sini dia cakap prestasi sebenar yang dicapai oleh pekerja dibandingkan dengan piawai yang ditetapkan. Okay. Sekiranya tiada yang tersasar, maka rutin tugasan boleh diteruskan. Okay, so kalau semuanya good-good belaka kan. Okay, semuanya tepat, okay, semua dekat tengah-tengah ni. Okay, so okay lah kan. Proceed kan, continue kan. Okay. Okay, tapi kalau macam ni jauh-jauh sampai ujung-ujung ni kan, sebab tak ada yang jatuh. Okay, so kita kena buat tindakan pembetulan. Okay, kita kena kenal pastilah punca dulu, lepas tu kita buat tindakan pembetulan. Okay.